أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Yang dimuliakan sidang penonton sekalian, alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita pada petang ini mengikuti silsilah kuliah online Akademi Tarbawi, dan insya-Allah pada petang ini kita akan meneruskan lagi pembacaan kitab Al-Mustafadu min Qasasil Quran, dan kita akan menyambung lagi kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini kita akan masuk kepada bahagian yang ke-10 daripada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan bahagian yang ke-10 ini diceritakan kisah Nabi Ibrahim melalui surah Al-Anbiya. Melalui surah Al-Anbiya bermula daripada ayat 62 insya-Allah. Seperti mana yang telah pun kita bahaskan dan bincangkan pada minggu lepas, iaitu satu peristiwa yang besar yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, iaitu Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang menjadi sembahan kaum Nabi Ibrahim alaihi assalam. Dan insya-Allah pada bahagian yang ke-10 ataupun part yang ke-10 ini kita akan melihat bagaimana Nabi Ibrahim dihadapkan di khalayak ramai. Nabi Ibrahim dihadapkan di khalayak ramai dan kaumnya bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam seperti mana yang diceritakan, yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya bermula daripada ayat yang ke-62. Sebelum itu dapat kita fahami bahawa inilah yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim apabila beliau ataupun baginda alaihi salam telah pun menghancurkan patung-patung yang menjadi sembahan kaumnya, sehingga baginda alaihi salam
dihadapkan di khalayak ramai, dan ini merupakan peluang yang sangat berharga bagi Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menjelaskan tentang kesesatan yang berlaku di dalam kalangan kaumnya sendiri. Jadi kita lihat dulu ayat Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Anbiya bermula daripada ayat yang ke-62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Mereka bertanya, iaitu kaum Nabi Ibrahim. Mereka bertanya, adakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Qalu a anta fa'alta hadza. Wahai Ibrahim, adakah kamu yang telah pun memusnahkan dan menghancurkan patung-patung sembahan kami? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Maka baginda Ibrahim menjawab persoalan mereka. Sebenarnya patung besar itu melakukannya. Jadi Nabi Ibrahim kata, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang menghancurkan, yang memusnahkan patung-patung yang lain itu adalah patung yang besar. Patung yang besar itu yang melakukannya. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Maka Nabi Ibrahim kata kepada kaumnya, tanyalah patung yang besar itu. Tanyalah kepada dia jika dia dapat memberitahu. Tanyalah kepada patung yang besar itu jika dia dapat memberitahu siapakah yang menghancurkan patung-patung yang lain ini. Jadi daripada dua ayat ini, daripada ayat yang ke-62 dan 63 ini yang kita baca sebentar tadi, menjelaskan kepada kita beberapa perkara. Perkara yang pertama adalah Nabi Ibrahim berkata demikian agar mereka terus sedar dari dorongan jiwa mereka, lalu mengakui bahawa ini tidak mungkin dilakukan oleh patung kerana ia benda yang mati, yang tidak hidup. Harapan Nabi Ibrahim apabila Nabi Ibrahim minta mereka tanya kepada patung yang besar itu agar kaumnya itu sedar. Mana mungkin nak tanya kepada patung yang besar sedangkan patung yang besar itu merupakan benda yang mati, yang tidak boleh berbicara ataupun yang tidak boleh berkata-kata. Itu yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim agar kaumnya sedar daripada kesesatan. Sedar yang mereka ini telah sesat dan hanyut dalam tempoh jangka waktu yang lama. Dan perkara yang kedua yang kita boleh ambil daripada ayat yang kita baca ini juga merupakan satu bentuk celaan dan ejekan daripada Nabi Ibrahim terhadap sembahan mereka. Apabila Nabi Ibrahim berkata seperti mana yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala bal fa'alahu kabiruhum, yang menghancurkan dan memusnahkan patung-patung ini adalah berhala ataupun patung yang besar. Ini satu bentuk celaan dan ejekan daripada Nabi Ibrahim kepada kaumnya apabila
Nabi Ibrahim berkata, justru yang melakukannya adalah patung yang besar itu. Yang sedia maklum oleh mereka sendiri bahawa patung itu tidak boleh berbicara dan tidak boleh berkata-kata, bahkan ia merupakan benda yang mati. Itu merupakan perkara yang kedua kita dapat daripada dua ayat ini. Dan perkara yang ketiga yang kita dapat daripada ayat yang kita bacakan ini, daripada jawapan Nabi Ibrahim alaihi salam, wa tadman jawabu Ibrahim aidan, maknanya yang terkandung dalam jawapan Nabi Ibrahim ini juga, fa in taraddadtum anna at-taksir fi'li aw fi'lu as-sanam al-kabir fas'aluhum in kanu yantiqun. Kalaulah kamu taraddud dengan jawapan aku ini, kalau kamu ragu-ragu dengan jawapan aku ini, di antara yang memusnahkan dan menghancurkan patung-patung itu sama ada aku ataupun berhala yang besar itu, kalau kamu ragu-ragu ataupun kamu taraddud, maka tanyalah mereka ataupun tanyalah patung yang besar itu. Ini menunjukkan, kita kata, satu bentuk kekalahan dari pihak ataupun dari kaumnya dalam nak berhujah dengan Nabi Ibrahim alaihi assalam. Kemudian kita sambung lagi pada ayat yang ke-64. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata. Sebab dah tak boleh nak kata apa dah. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahawa berhala-berhala itu tidak boleh berbicara. Dalam ayat yang ke-65, kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, wahai Ibrahim, pasti tahu bahawa berhala-berhala itu tidak boleh berbicara ataupun tidak boleh berkata-kata. Ai raja'a ba'duhum ila ba' ruju' al-munqati' an hujjatihi al-mutafattin li sihhati hujjati khasmihi. Jadi bila mereka pun menundukkan, kita kata tersedar, mula-mula tadi mereka telah pun tersedar dan mereka telah pun menundukkan kepala lalu berkata kepada Nabi Ibrahim, pasti engkau tahu bahawa berhala-berhala itu tidak boleh berbicara. Bagaimana kamu katakan kami tanyakanlah patung-patung itu kalau boleh berbicara, sedangkan kamu tahu sendiri, kamu pun tahu bahawa dia tidak boleh berbicara. Saat itulah Nabi Ibrahim berkata pada mereka setelah mereka mengakui hal itu.
hal yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim, bahawa sembahan mereka itu merupakan sembahan yang tidak boleh berkata, yang tidak boleh berbicara, yang tidak boleh memberikan manfaat maupun kemudaratan, yang tidak boleh memberikan pertolongan kepada mereka. Maka Nabi Ibrahim lanjutkan lagi seperti mana yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang seterusnya, ayat yang ke-66. Habis tu selepas mereka menundukkan kepala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum. Baginda Ibrahim berkata kepada kaumnya, mengapa kamu menyembah selain daripada Allah? Kalau macam tu, patung-patung tu tak boleh berbicara, kamu pun tahu. Jadi Nabi Ibrahim kata, habis tu mengapa kamu menyembah selain daripada Allah? Sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepada kamu. Lanjut lagi, uffil lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Celakalah kamu. Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Maka ini merupakan hujah yang kita kata yang klimak daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, seperti mana yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya celakalah kamu, dan kamu pun tahu yang patung yang menjadi sembahan kamu selama ini tidak berbicara dan tidak boleh berkata-kata, tidak boleh memberikan sedikit pun manfaat maupun mudarat kepada kamu. Maka celakalah kamu dan apa yang kamu sembahkan selain Allah. Afala ta'qilun. Tidakkah kamu berfikir? Tidakkah kamu mengerti? Jadi selepas kita kata hujah yang panjang yang telah pun diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara Nabi Ibrahim alaihi salam dengan kaumnya, dengan ayahnya sendiri, sampailah ke ayat yang ke-67 ini. Allah Subhanahu wa taala jelaskan apa yang telah pun dikatakan oleh Nabi Ibrahim, uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Maka selepas itu, ketika terputus hujah mereka, mereka pun dah tak boleh nampak, tak boleh nak kata apa-apa lagi, dan nampak mereka sudah pun dikalahkan oleh hujah Nabi Ibrahim, dan menampakkan kita kata kebodohan mereka, menampakkan kelemahan mereka. Maka akhirnya muncullah kebenaran di pihak Nabi Ibrahim alaihi salam dan runtuhlah kebatilan yang ada di pihak kaumnya. Maka mereka berkata dari pihak ataupun dari sisi kaumnya, seperti mana yang diceritakan oleh Allah, dikhabarkan oleh Allah, qalu harriquh wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, dah tak boleh buat apa dah, hujah dengan cara berhujah mereka telah pun dikalahkan, diperbodohkan, diejek oleh Nabi Ibrahim begitu sahaja. Maka orang kalah macam inilah dia punya keadaan dia tak tahu nak buat apa dah.
maka mereka pun berkata, bakarlah dia. Bakarlah Nabi Ibrahim. Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu. Kerana Nabi Ibrahim telah pun menghancurkan dan memusnahkan patung-patung yang menjadi sembahan kamu. Mereka kata, bakarlah dia. Harriquh wansuru alihatakum. Bakarlah dia, iaitu Nabi Ibrahim AS, dan menangkanlah Tuhan-Tuhan kamu, in kuntum fa'ilin, jika kamu benar-benar hendak ataupun jika kamu benar-benar ingin membuatnya, ingin menolong Tuhan-Tuhan sembahan kamu yang telah pun dimusnahkan, yang telah pun dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini merupakan bahagian yang ke-11. Kemudian bahagian yang ke-12, ayat yang ke-68 tadi, bahagian yang ke-11. Dan bahagian yang ke-12 daripada kisah Nabi Ibrahim ini menjelaskan kepada kita bila mana mereka ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka hendak membuat, kita kata, makar ataupun membuat tipu daya, ataupun mereka ingin mengazab Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kami jadikan mereka rugi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang kita akan baca sebentar lagi, lalu kami jadikan mereka rugi. Lalu kami jadikan mereka ini kalah dengan makar ataupun tipu daya mereka yang mereka ingin kenakan, yang mereka ingin timpakan kepada Nabi Ibrahim alaihi assalam. Jadi ketika mereka memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim dengan api, mereka menyalakan, kita kata, unggun api yang besar. Mereka memerintahkan, kita kata, daripada kalangan mereka, kaum Nabi Ibrahim ini, untuk mengumpul kayu api dan membina unggun api yang besar. Saat mereka melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api, maka ketika itu Nabi Ibrahim berkata, seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Apa Ibnu Abbas, dalam riwayat Ibnu Abbas ini, apa kata-kata Nabi Ibrahim apabila dia dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api itu. Kama rawahu al-Bukhari an Ibni Abbas annahu qala, bahawa Nabi Ibrahim berkata, hasbiyallah wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim hina ulqiya fi an-nar. Jadi apa perkataan Nabi Ibrahim bila mana berada dalam saat ataupun detik yang cemas, detik yang sangat getir, maka ini merupakan, kita kata, doa ataupun ucapan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti mana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku dan dialah sebaik-baik penolong. Ini juga merupakan ucapan yang kita sering dengar, ucapan daripada saudara-saudara kita yang seiman, yang seakidah dengan kita, yang satu agama dengan kita, seperti mana yang menimpa kepada
saudara-saudara kita di Palestin, di Syria, di Rohingya, apabila mereka dikepung oleh, kita kata, musuh-musuh Allah, seperti mana yang berlaku di Syria, mereka diserang oleh jet-jet Rusia, oleh jet-jet Bashar Assad. Kita mendengar ucapan-ucapan inilah yang menjadi zikir mereka, yang menjadi kita kata doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala saat mereka diserang oleh musuh-musuh mereka. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan inilah merupakan ucapan yang memberi erti, cukuplah Allah bagiku, dan dialah sebaik-baik penolong. Ini ucapan dan doa dari Nabi Ibrahim, dan ia juga merupakan ucapan yang diucapkan oleh Nabi SAW ketika orang kafir berkata, sesungguhnya kami telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka. Maka akan tetapi perkataan itu tidak menyebabkan ketakutan kepada Nabi dan juga para sahabat. Bahkan ucapan itu menambahkan lagi keimanan Rasulullah SAW dan juga para sahabat, sambil mereka menjawab ataupun sambil mereka berkata, berdoa, cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik penolong. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ataupun hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan inilah merupakan ucapan daripada Nabi Ibrahim dan daripada Rasul dan para sahabat apabila mereka diancam oleh musuh-musuh yang ingin menyerang mereka, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Ibnu Abbas. Kemudian apabila Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, ke dalam unggun api yang besar, Allah SWT menjelaskan dalam ayat yang seterusnya, ayat yang ke-69 daripada surah Al-Anbiya, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Jadi seperti mana yang kita semua sedia maklum, apabila Nabi Ibrahim dilemparkan oleh kaumnya dalam unggun api yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim daripada makar ataupun daripada tipu daya yang diinginkan, yang ingin dikenakan oleh kaum Nabi Ibrahim ke atas baginda alaihi assalam. Lalu Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu sejuk dan penyelamat bagi Ibrahim. Qulna ya nar kuni bardan wa salama. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan salama, sejahtera, selamat, penyelamat bagi Ibrahim alaihi salam. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Dalam mereka hendak berbuat kejahatan terhadap Ibrahim, berbuat tipu daya terhadap Ibrahim, kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga anak saudara dia iaitu Lut, iaitu Nabi Lut,
daripada tipu daya kaumnya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka ke bumi yang kami berkati. Kata Allah, menyelamatkan mereka ke bumi yang kami berkati, yang kami berkahi. Allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim dan juga Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkati untuk seluruh alam. Negeri apa ya? Saudara-saudari yang dimuliakan Allah sekalian, negeri yang diberkati ataupun negeri yang diberkahi ini, yang disebut dalam ayat ini, ia merupakan bumi Syam. Bumi Syam yang kita kenal pada hari ini, bumi yang terdapat di dalamnya Palestin, yang terdapat di dalamnya Syria, yang terdapat di dalamnya Jordan, yang terdapat di dalamnya Lebanon. Itu 4 buah negara yang kita boleh katakan Syam. Kita boleh katakan Syam iaitu negara yang diberkahi. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dan juga Lut ke negeri yang diberkahi ataupun diberkati iaitu bumi Syam. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dimuliakan Allah sekalian, kenapa negeri ini, negeri Syam ini merupakan negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Keberkahannya sampai ke saat ini. Kenapa ia merupakan negeri yang diberkahi? Kerana Syam ataupun bumi Syam itu banyaknya para nabi dan diturunkannya syariat-syariat yang merupakan jalan kebahagiaan. Maksudnya dihantar ke bumi Syam ini ramai daripada kalangan para nabi bersama-sama dengan mereka itu syariat-syariat yang merupakan jalan kebahagiaan kepada manusia. Sebab itu Syam dikatakan negeri yang diberkahi. Dan dengan banyaknya nikmat-nikmat tanah yang subur. Sebab Syam juga merupakan negara, merupakan negeri yang banyak dengan nikmat-nikmat. Tanahnya tanah yang subur, yang menghasilkan kita kata tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang baik-baik, yang kita semua sedia maklum. Jadi last kali Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim selepas dia dilemparkan oleh kaumnya ke dalam unggun api yang besar. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dan memindahkan dan menghijrahkan Nabi Ibrahim daripada bumi yang baginda alaihi salam mendapat kita kata tentangan, mendapat kita kata pelbagai mihnah dan tribulasi, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim daripada negeri tersebut dan dipindahkan dan dihijrahkan Nabi Ibrahim ke bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu bumi Syam, seperti mana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-71 daripada surah Al-Anbiya. Saudara-saudari sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, daripada ayat yang ke-62 yang kita baca sehinggalah sampai ke ayat yang ke-71 daripada surah Al-Anbiya ini, ada beberapa pengajaran yang insya-Allah dapat kita ambil. Ada beberapa faedah yang kita dapat ambil untuk kita yang sedang memikul dan menggalas kita kata tugas dakwah dan tarbiyah ini. Maka di sana ada beberapa ibrah dan ada beberapa faedah
daripada kisah Nabi Ibrahim bila mana baginda alaihi salam diselamatkan, kita kata, oleh Allah Subhanahu wa taala, dipindahkan dan dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada negeri kafir ataupun daripada bumi orang kafir, daripada bumi orang yang tak nak menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memindahkan dan menghijrahkan Nabi Ibrahim ke bumi yang diberkahi, iaitu Syam. Maka di sana ada satu perkara yang kita dapat mengambil faedah dan kita dapat mengambil, kita kata, ibrah dalam poin hijrah dari negeri kafir. Maknanya, bolehkah kita ini, jika kita berada di dalam negeri kafir, di dalam negeri yang penguasanya zalim, dalam negeri yang kita ini ditentang bila mana kita nak melaksanakan kerja-kerja dakwah dan tarbiyah ini, kita mendapat halangan yang sangat dahsyat. Maka di sana bolehkah kita berhijrah, meninggalkan bumi yang kita mendapat tentangan hebat daripada orang kafir ke negeri yang lain, seperti mana yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihi assalam. Maka seperti mana yang dijelaskan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam, kita kata, kitab beliau dalam menjelaskan perkara yang berkaitan dengan adakah boleh, kita kata, seorang da'i ataupun seorang pendakwah berhijrah meninggalkan negeri, kita kata, negeri kafir kepada negeri yang lebih baik untuk dia melaksanakan dakwah dan tarbiyah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini seperti mana yang dijelaskan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, dia kata apa? Apabila seorang pendakwah Muslim mendapati dirinya tidak berdaya melakukan sesuatu untuk Islam dan dakwah, bila mana seorang pendakwah itu dia mendapati keberadaan dia di satu tempat itu, maka dia tidak berdaya ataupun tidak boleh untuk melakukan sesuatu untuk Islam dan dakwah, maka dibolehkan baginya. Maka di sini disebut, maka dibolehkan baginya, diharuskan baginya, ataupun disunatkan baginya, menjadi sunnah. Yang pertama dibolehkan, harus. Yang kedua disunnahkan, maknanya menjadi sunnah baginya, ataupun diwajibkan. Maknanya hukum dekat sini, hukum berhijrah meninggalkan tempat yang kita tidak berdaya untuk nak buat dakwah, tidak berdaya untuk kita nak buat dakwah, tidak berdaya untuk kita nak melaksanakan kerja-kerja Islam di tempat itu, maka di sana ada 3 hukumnya. Yang pertama harus, yang kedua sunnah, yang ketiga wajib untuk kita berhijrah sesuai dengan, kita kata, sesuai dengan situasi dan keadaan, untuk kita berhijrah dari negeri-negeri ini ke negeri yang memungkinkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memungkinkan untuk kita melaksanakan kerja-kerja Islam, yang memungkinkan untuk kita berdakwah. Ini yang kita dapat daripada hukum berhijrah meninggalkan, kita kata, negeri kafir untuk kita melaksanakan
melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita melaksanakan kerja-kerja dakwah dan tarbiyah, untuk kita memberikan, kita kata, manfaat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang lain. Tapi kalau kita melihat dalam konteks kita, dalam konteks negara kita, tidaklah keadaannya seperti yang dihadapi, kita kata, oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau tengok dalam konteks negara kita di Malaysia ini, maftuh, maknanya terbuka untuk sesiapa pun daripada kalangan Muslim, untuk sesiapa pun daripada kalangan Muslimah untuk melaksanakan dakwah. Bahkan kita di Malaysia ini disokong lagi, dibuka banyak ruang-ruang oleh, kita kata, oleh kerajaan kita kah, oleh, kita kata, gerakan-gerakan Islam kah, oleh NGO Islam kah, maka di sana banyak ruang-ruang yang dibuka di hadapan kita untuk kita melaksanakan dakwah. Cuma kita nak buat dakwah ataupun kita tak buat dakwah saja. Dalam konteks negara kita ini, maka tidaklah, kita katakan, tidaklah sampai ke tahap yang kita ini kita kata wajib, kita kata, berpindah ke negara yang lain untuk kita melaksanakan, kita kata, kerja-kerja dakwah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disambung lagi oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, beliau rahimahullah berkata apa? Wadh-dhahir li anna ad-da'i al-muslim. Kata Dr. Abdul Karim Zaidan, wadh-dhahiru li anna ad-da'i al-muslim idza wajada anna baqa'ahu fi daril kufri aw fi dar yaghlib 'alayha sultan ja'ir yanzur fa in ra'a anna baqa'ahu anfa' lid-da'wah aw lil muslimin baqiya walau tahammal dhiqan aw lam yastati' an ya'mal kathiran lid-da'wah. Jadi zahir ataupun apa yang dilihat bagi saya, kata Dr. Abdul Karim Zaidan, apa yang saya nampak, dia kata, seorang pendakwah, seorang da'i Muslim merasakan bahawa, jika dia merasakan bahawa kewujudan ataupun menetap dirinya di negeri kafir, jika kewujudan seorang pendakwah itu di negeri kafir atau di negeri yang dipimpin oleh seorang penguasa yang zalim. Jadi jika dia berada di negeri kafir ataupun di negeri yang diperintah, kita kata diperintahkan negeri tersebut oleh penguasa-penguasa yang zalim. Yang kita dapat lihat pada hari ini, ada negeri-negeri yang seperti ini. Ada negara, bukan di Malaysia lah, di luar Malaysia ada negara-negara yang seperti ini, yang penguasanya zalim. Maka di sana seorang pendakwah itu nak kena buat pertimbangan. Nak kena buat pertimbangan. Di sana ada dua pertimbangan. Ada dua perkara yang dia perlu timbang, yang dia perlu ukur. Sama ada dia nak keluar daripada negeri tersebut ataupun dia nak menetap di negeri tersebut dan dia terus buat dakwah di negeri tersebut. Maka kata Dr. Abdul Karim Zaidan, jika seorang pendakwah itu melihat keberadaannya dalam negeri tersebut, dalam negeri kafir tersebut ataupun dalam negeri yang penguasanya itu zalim kepada para pendakwah, jika dia melihat keberadaannya dalam negeri ataupun negara tersebut lebih bermanfaat bagi dakwah,
dan juga kaum muslimin yang berada dalam negeri tersebut, maka dia ataupun pendakwah tersebut tinggal di situ. Hendaklah dia tinggal di situ. Walaupun dia terpaksa menanggung kesempitan. Walaupun dia terpaksa menanggung kesempitan ataupun dia tidak dapat berbuat banyak kerja-kerja dakwah. Dia dapat juga mungkin ada keperluan, kita kata masyarakat Islam di negara tersebut. Mungkin ada keperluan kita kata kepada dakwah di negara tersebut. Mungkin ada maslahat yang besar kepada penduduk di negara tersebut, di negara yang penguasanya zalim. Walaupun kita kata ruang untuk dia berdakwah itu kita kata agak sempit, agak sulit, tapi dia boleh juga buat kita kata kerja dakwah. Dan beliau juga kita kata kemungkinan besar akan mengalami kesulitan dan kepayahan dalam dakwahnya. Tetapi bila mana melihat kepada manfaat kepada dakwah dan penduduk negeri tersebut ada, maka dia boleh tinggal dalam negara tersebut. Walaupun penguasanya zalim. Kerana apa? Kerana ada manfaat bagi dakwah dan bagi kaum muslimin di dalam negara tersebut. Maka di sini perlu kepada pertimbanganlah kepada di antara seorang pendakwah dengan seorang pendakwah yang lain tidak sama. Di antara satu kumpulan dakwah dengan satu kumpulan dakwah yang lain juga mungkin tidak sama dia punya keadaan ataupun situasinya. Maka di sana perlu kepada pertimbangan. Nak dudukkah tak nak duduk dalam negara yang diperintah oleh penguasa zalim sebagai contoh. Dia punya poin dia melihat kepada manfaat dakwah itu kepada manfaat kepada dakwah di negara tersebut ataupun manfaat kepada kaum muslimin di negara tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ia melihat keluarnya pendakwah dari negara tersebut ke negara yang lain. Kalau dia kata kalau dia keluar daripada negara tersebut, negara yang penguasa zalim itu, kalau dengan keluarnya dia daripada negara tersebut ke negara yang lain ataupun ke tempat yang lain dan dia mampu bekerja dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dapat mendatangkan manfaat yang banyak bagi kaum muslimin di negara yang lain, maka dalam keadaan itu harus bagi dia berhijrah. Harus bagi dia berhijrah jika hal tersebut memudahkan baginya untuk berpindah ataupun berhijrah ke negara yang lain. Maka di sini kesimpulan yang dapat kita buat dalam konteks berhijrah, meninggalkan negara, kita kata negara kafir ataupun negara yang diperintahkan di dalamnya oleh penguasa-penguasa yang zalim, maka kesimpulan yang kita dapat buat, poin yang pertama yang kita nak kena tengok adalah keberadaan kita di mana-mana, sama ada di dalam negara tersebut ataupun di luar negara tersebut, yang penting keberadaan kita di situ dapat memberikan manfaat untuk dakwah, dapat memberikan manfaat untuk kaum muslimin di negara tersebut, dapat memberikan manfaat kepada penduduk sesebuah negara tersebut, maka di sana menjadi kita kata satu keharusan untuk kita berpindah. Maksudnya keharusan juga untuk kita tidak berpindah, dan keharusan untuk kita berpindah ini berbeza.
di antara seorang pendakwah dengan seorang pendakwah dengan seorang pendakwah yang lain. Tapi seperti mana yang saya jelaskan sebentar tadi, kalau dalam konteks kita di Malaysia ini, peluang untuk para Muslim, peluang untuk para Muslimah, peluang untuk para Muslimin dan juga para Muslimat untuk melaksanakan dakwah dan tarbiyah ini terbuka luas. Untuk kita melaksanakan kerja-kerja, kita kata dakwah kepada dakwah sama ada dakwah kepada kaum yang kepada golongan bukan Islam, kepada Islam pun terbuka, dan dakwah untuk mengislahkan orang Islam itu juga terbuka luas. Cuma tinggal kepada kita bagaimana kita nak mengambil peluang, bagaimana kita nak menempatkan diri kita ke dalam ruang-ruang yang terbuka di negara kita di Malaysia ini untuk sama-sama kita melaksanakan kerja-kerja dakwah dan tarbiyah ini dengan kemampuan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dalam pelbagai lapangan. Di mana pun kita berada, maka di situ ada peluang untuk kita melaksanakan kerja-kerja dakwah dan tarbiyah yang telah pun ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dimuliakan Allah sekalian, saya rasa itulah sedikit sebanyak yang dapat sama-sama saya sampaikan pada petang Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat tengok bahagian yang ke-10, yang ke-11 dan yang ke-12 daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti mana yang telah pun dikhabarkan, yang telah pun diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-62 hinggalah ayat yang ke-71. Dan kita telah pun melihat dan mengambil sedikit sebanyak pengajaran dan faedah kepada dakwah dan kepada para pendakwah itu sendiri tentang apakah keperluan untuk kita berhijrah daripada negara ataupun tempat yang dikuasai oleh orang kafir ataupun oleh penguasa yang zalim. Dan kita telah pun jelaskan, mudah-mudahan ia sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada kita untuk kita terus menggencarkan dakwah di muka bumi Allah ini, dan secara khususnya kepada kita semua yang berada di negara Malaysia tercinta ini, insya-Allah. Yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada kelemahan dan kekurangan diri saya. Saya mohon maaf dengan tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian, dan marilah sama-sama kita mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala taksir, kesalahan yang kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keampunan kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.